Hari ini kita akan masuk bincangan tentang perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Ini pun penting juga. Sebab dia bila tak tahu ni dia buat ikut suka dia lah. Bila tak tahu dia akan buat ikut suka dia. Dia rasa macam tu cara dia. Baik, kita tengok dulu perbincangan apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab lain tak ada bincang lah, no? Dia lagi duduk confuse, duduk cilaru. Kita fokus mazhab kita aja, Syafi'i senang. Jadi senang cerita. Demikian adalah senarai perkara yang membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, iaitu menelan makanan atau minuman atau memasukkannya ke dalam halqum, yakni rongga tekak, sekalipun kecil, yakni walau sebesar biji lenga atau biji sawi. Biji lenga tu, biji lenga tu apa? Lenga kan? Bijan. Biji bijan kan? Cicit tu. Besar tu ya. Besar daripada biji sawi. Sikit-sikit. Lebih kurang tu lah. Masuk kecil lah. Ni cerita saja lah. Cerita sengaja. So, kalau benda tu duduk dalam mulut dia, dia kena kumuk-kumuk buang lah. Kan? Berasa. Maksudnya macam mana? Telan dia. Ini tak ada, ni berlakon je lah. Saya dia ingat kita ada. Tak ada. Jadi subhanallah, kalau ada, telan, dia berasa macam ada kat dalam mulut dia, dia kena buang, jangan pergi telan. Kena? Kalau tak sengaja tak apa. Tak sengaja tak apa. Pagi ni masuk dalam WhatsApp, tak saat ni geng-geng ustaz-ustaz. Tok Bilal pergi ulur ayak dekat ustaz kuliah subuh pagi tadi. Kuliah subuh semalam kemarin. Ustaz tunggu kuliah subuh, Tok Bilal pun minta ayat serotak ke situ. Semua duduk tengok dia. Kan? Sebab orang perasan. Kalau dia telan pi, tak sengaja tak apa, tak batal puasa. Kan? Yang masalah dia ialah sengaja. Yang kedua, bersetubuh, iaitu memasukkan zakar ke dalam faraj ataupun dubur tanpa keluar mani. Berlaku persetubuhan sahaja walaupun tidak mengeluarkan air mani, membatalkan puasa. Perbuatan itu sendiri membatalkan puasa. Ustaz Muhammad. Jadi yang ketiga, mengeluarkan air mani dengan perbuatan secara langsung yang disengajakan, sama ada dengan perbuatan dia sendiri atau orang tolong buat kat dia, macam isteri dia kan? Bercium atau berpelukan dengan isteri dan sebagainya yang mengeluarkan mani. Faham tak? Yang ni sengaja, cerita sengaja. Tak sengaja, cerita lain. Lena tidur, senang basah. Contoh, tu saya kita akan bincang lagi tu. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Bincang dah hari ni. Yang kelima, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, iaitu rongga halkum ke perut, yang mulut ni. Rongga kepala dia panggil otak. Rongga usus, rongga pundi kecing. Rongga ni hidung, telinga, mulut, dubul, qabul. Dubur, qabul. Ada 5 tempat, 5 ruang dia panggil rongga terbuka. Sama ada benda yang dimasukkan itu kecil atau besar, makanan ataupun bukan makanan. Semua dibatalkan puasa pada mazhab Syafi'i. Dimaksudkan saluran terbuka pada badan itu ialah mulut, hidung, telinga, kemaluan dan faraj. Yang ini saluran air kencing. Dan dubur, ini saluran air besar. Antara perkara yang membatalkan puasa dengan sebab masukkan sesuatu ke dalam rongga tersebut ialah yang pertama, menitik atau masukkan air atau ubat ke dalam dubur atau kemaluan atau faraj, jadi saluran air kecil. Ni tuan-tuan saya hormat, memasukkan air atau ubat, termasuk ubat lah. Macam kita bincang malam ni, titik air dalam hidung, batal puasa, masa dia melepasi rongga hidung ni. Tapi kalau dia depan ni tak apa. Kan? Dia titik ubat dekat ruang depan ni, dia ulcer tak ni. Bubuh ubat kat ni. Batal puasa tak? Tak batal lagi. Yang batal bila dia tertelan. Tapi macam mana dia nak jaga bila letak ubat dekat dalam mulut dia daripada dia tertelan? Susah.
perbuatan meletakkan ubat pada mulut tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ialah apabila dia tertelan ubat tu. Tu kena faham tu elok. Ya. Cabut gigi. Cabut gigi boleh tak cabut gigi bulan Ramadan? Boleh? Cabut gigi bulan Ramadan tak batal puasa. Cuma yang batal puasa ialah dia tertelan darah dan ubat ketika dia cabut gigi. Ya, bila cabut darah mesti keluar. Mesti dia terasa tertelan tu. Payah. Mustahil lah kalau agak tak tertelan darah tu pun ubat tu. Cucuk ubat bius pun dah berasa pahit tu. Untuk gitu kembang kan. Lepas tu telan. Tertelan yang tu yang batalkan puasa, bukan cabut gigi. Cabut gigi tak batal puasa. Yang batalkan puasa adalah tertelan ubat atau tertelan Ustaz Syed Muhammad ayak, tertelan darah ketika cabut gigi. Yang ketiga, memasukkan kayu atau sebagainya ke dalam telinga. Korek telinga. Dia masuk cotton bud tu, ni melepasi ni dia punya border dia, sempadan dia tang apa? Tang tu lah, tang sempadan tu. Dekat luar ni okey lagi ni, dekat ni okey lagi. Dia lepas je sempadan ni, batal puasa dia. Itu mazhab Syafi'i. Yang keempat, menyedut ayak atau ubat melalui hidung hingga melepasi bahagian akhir hidung, yakni hingga sampai ke kepala atau hingga masuk ke dalam kerongkong. Dia ambil wuduk, dia sedut, ya. Sedut-sedut tu termasuk terus masuk ke dalam ni. Lepas pada rongga hidung ni, maka batal puasa dia. Jadi boleh nak sedut ayak waktu ambil wuduk, tapi hati-hati jangan sampai ayak melepasi ni rongga ni. Sampai dia rasa pedih kat dalam ni, ataupun sampai dia rasa ayak tu dah melepasi, boleh masuk sampai ke tekak dia. Yang tu bahagian akhir hidung dia panggil, sampai ke kepala. Yang kelima, memasukkan asap ke hidung atau kerongkong macam isap okok. Samalah lah ni orang isap vape kan. Dia tak isap okok, dia isap vape. Sama juga sedut asap juga masuk. Dan kita duduk heran tu buat kerja apa? Apa sedap isap tu pun saya pun tak tahu. Sedap isap okok. Sedap macam ni isap okok. Mana lah masjid tahu. Tanya pula. Kena try. Saya cukup sakit hati orang yang isap okok dalam jamban. Geram pun tuan. Busuk. Kita duduk sebelah, pening kepala-kepala. Hari tu sekali saya geram. Dia duduk isap okok dalam tu. Saya siap-siap umur, saya nak keluar, dia kata, bodoh sungguh sokok. Saya lari cepat-cepat. Elok lagi dia keluar, dia tengok kita kat situ kan. Dah siap semua ready dah, dia standby nak keluar balik ayak lah. Bodoh sungguh sokok lah jandan tapan ni. So dia lari masuk kereta. Tu duduk gila orang seorang. Mana tahu kot tiba-tiba dia jadi apa? Dia jadi hidayah kat dia kan. Aduh, mak lekat pandang kata aku tak tahu. Ada. Sungguh tak bau busuk melekat kat pandang kita. Ada. Orang dulu-dulu isap okok sungguh. Orang dulu bulan puasa isap okok sebab dia anggap kata tak batal. Lepas tu keluar fatwa kata batal, barulah dia bekat-bekat tak isap okok dah. Dan ni pun isap vape pula lah. Okok daun lah, okok apa tak kira lah, sedut asap masuk. Yang makan asap ni jin ya. Ni yang suka isap, yang suka makan asap ni dia beradik dia tu. Baik, Allah SWT. Yang keenam, berlebihan ketika berkumur-kumur atau membasuh hidung hingga masuk ke dalam kerongkong ataupun ni melepasi hidung ni. Boleh nak berkumur, jangan sampai berlebih-lebih sampai tertelan ayak. Walaupun dia berwuduk, dia tertelan ayak, batal puasa dia. Kumur tertelan. Itu Ustaz Syed Muhammad. Ya aku ambil wuduk lah. Takkan ambil wuduk pun batal semua. Batal puasa. Pasal tertelan ayak. Tu kumur berpada-pada sahaja. Waktu kita berkumur jangan berlebih-lebih. Apatah lagi waktu membasuh hidung, lagilah dia kritikal, lagi mudah untuk ayak masuk dekat dalam. Yang berikutnya, yang ke-8 7. Memasukkan hujung jari ke dalam dubur atau faraj melebihi had yang diperlukan ketika beristinja tanpa darurat. Orang tanya tentang derma darah. Derma darah tak batal puasa.
Buat keluar tak batal. Buat masuk darah pun tak batal. Tak batal. Sama macam bekam. Tapi kalau buat keluar darah disebabkan demam darah atau berbekam menyebabkan dia jadi letih dan dia jadi tak larat, hilang tenaga dia untuk berpuasa pada hari tersebut, maka hukum dia makruh. Makruh je tapi tak batal puasa. Salih Muhammad. Yang keenam, dia masukkan hujung jari dalam dubur atau faraj waktu kita istinja. Basuh, jangan sampai masuk jari dekat dalam rongga faraj ataupun rongga dubur. Boleh menyebabkan batal puasa. Jangan berlebih-lebihan. Yang keenam, kedatangan haid dan nifas. Ini faham dah, kita dah bincang hari itu. Yang ketujuh, pengisian sepanjang hari pun kita dah bincang dah. Yang kelapan, gila pun kita dah bincang dah. Yang kesembilan, terlupa niat pada malam hari. Terlupa niat pada malam hari bagi puasa wajib. Sebab itulah kita cover dengan puasa sebulan, niat puasa sebulan siap-siap. Yang kita ambil daripada mazhab Imam Maliki. Pun begitu, dia tidaklah Salih Muhammad tidaklah membenarkan kita untuk meninggalkan niat puasa setiap malam. Sebab puasa setiap malam tu wajib. Niat puasa sebulan straight itu sunat hukumnya pada mazhab Syafi'i, sekadar untuk in case kalau terlupa. Dia cover dengan yang tu. Baik, okey, mari kita tengok masalah-masalah berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Jika seseorang, soalan dia, Ustaz, kalau seorang dia tertelan benda yang bukan makanan, macam kayu ke, tertelan kayu. Tak tahu lah lagu mana duk main-main kayu, tertelan kayu tu. Buah guli, kulung-kulung guli tertelan biji guli tu. Tertelan getah, tokak-tokak raba tertelan. Lepas tu Saudara Syed Muhammad, kertas ke, kertas tertelan. Apakah batal puasanya? Tu soalan ni orang tanya. Jawapan dia, batal puasa dia mengikut jumhur ulama. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan semua fuqaha lain kata batal puasa walaupun dia bukan makanan. Sebab dia kiaskan kepada makan dan minum. Innamal wudu'u mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul wal fitru mimma yadkhul wa laysa mimma yakhruj. Kata Nabi SAW, sesungguhnya wudu itu hanya menjadi batal dengan benda yang keluar, bukan dengan benda yang masuk. Wudu batal dengan benda keluar. Yang ni kentut lah, kencing lah, semua jenis keluar. Tu batal wudu. Puasa pula benda yang menjadi batal tu dengan benda yang masuk, bukan benda keluar. Tu terbalik kan. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Jadi bukan hadis ini, ucapan Ibnu Abbas. Hadis jugalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan kepada hukum yang umum bahawa apa sahaja yang masuk oleh hakum akan membatalkan puasa tanpa menghadkan kepada makanan dan bukan makanan. Asal masuk ke dalam hukum, batal puasa dia. Allahumma salli alaihi. Baik. Soalan berikut dia. Ustaz, kalau seorang dia tertelan benda yang sangat kecil, macam biji sawi, macam biji-bijian dan sebagainya, apakah akan turut batal puasa dia? Jawapan dia, batal puasa dia mengikut jumhur ulama. Mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kerana masih dalam pengertian makanan, iaitu masukkan makanan ke dalam halkum, walaupun yang dimasukkan itu sedikit ataupun kecil. Cuma ada beza pandangan sikit pada mazhab Imam Abu Hanifah. Tak batal puasa kalau yang ditelan itu kecil saja, sebesar kacang putih besar tu. Tapi hukum ni makruh. Tu mazhab Imam Abu Hanifah. Kita tak payah pakai lah yang tu. Kita mazhab Syafi'i, masuk dalam mulut batal. Walaupun kecil, besar biji sawi. Lepas tu lepas sahur jangan lupa pergi kumuk. Lepas sahur
Jangan lupa pergi kumuk-kumuk, gosok gigi. Itulah ambil masa untuk kita imsak tu. 50 ayat tu. Sebelum masuk waktu subuh tu, dah siap makan semua siap dah. Pas siap makan, pergi beli ayam, gosok gigi, kumuk bagi bersih pun. Lepas tu baru puasa. Puasa dia tak rasa, tak ada benda melekat kat gigi tu. Baik. Soalan berikut dia, Ustaz. Macam mana telan ayak liok, Ustaz? Adakah telan ayak liok itu membatalkan puasa? Tahan ayak liok sampai pukul 12 tengah hari. Tuan-tuan, telan ayak liok, hukum asas dia tidaklah batalkan puasa pasal memang susah nak elak. Sebab tu perangai kita duk tengok dulu suka meludah. Dulu kita duk tengok. Mai bulan puasa khak tui kita tengok. Tak senonoh sungguh, ngotong. Kacik tahu khak tui. Tahu duk Mesir banyak orang panggil tu. Kau tui meludah mata. Dulu rajin tengok lagu tu. Halah tak ada lah ni orang dah advance sikit dah kan. Telan ayat dah ada ilmu dah. Telan ayat liok tak batal puasa pasal dia susah untuk dielakkan sebab dia duduk ni kilang dia duduk dalam ni. Kilang dia. Kilang dia duduk dalam mulut ni. So, nak buat macam mana? Tapi dia terikat dengan dua syarat. Ada syarat dia. Syarat yang pertama, air liur itu tidak bercampur dengan benda asing yang bukan air liur. Kalau bercampur dengan benda asing, maka bila dia telan, batal puasa dia. Contoh, ada seorang dia duduk memilin benang. Dia duduk pilin benang tu, pilin. Tahu pilin je. Yang itulah, dia nak potong, dia nak bagi tajam benang tu kan. Pilin benang tu. Benang yang ada warna. Benang yang ada celupan warna. Lalu bercampurlah air liur dia dengan pewarna benang tu, kemudian ditelannya, batallah puasa dia. Benang yang ada yang dicelup warna lah. Atau benda lah, kertas ke apakah. Dia duduk betul-betul benda tu dicelup, ada celupan warna. Celupan warna tu terpisah daripada benda tu, masuk berkali dengan air liur dia, ditelan pi, batal puasa dia. Macam stem ada apa? Ada gam. Gam stem tu kan. Nak kita tak boleh tengok stem pun ni. Jilat dulu. Nak bagi gam tu berfungsi. dia duduk pelekat stem banyak-banyak kan. Tak. Tebal lah lidah. Kak Raya kan, nak Kak Raya. Yang kedua, air liur dia bercampur dengan darah. Seperti darah daripada gusi atau daripada gigi yang dicabut. Kalau ayat liur itu ditelan, batal puasa dia. Disebut tadi kan, cabut gigi, darah keluar tu darah campur dengan air liur dia, telan, batal puasa. Bukan cabut gigi batal puasa. Darah yang ditelan itu menyebabkan batal puasa. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Salih Alaihi Muhammad, air liur yang ditelan itu adalah yang terus daripada kilang dia. Yakni air liur itu berada dalam mulut dia. Dalam pengertian lain, harus menelan air liur selama mana ia masih duduk dalam mulut ni. Adapun jika dia telah keluar daripada mulut, kemudian dimasukkan kembali ke dalam mulut, kemudian ditelan, batallah puasanya. Termasuklah air liur yang melekat di bibir. Jika dimasukkan semula ke dalam mulut, kemudian ditelan, batallah puasa dia. Ayat liur keluar tu, kena kat bibir dia. Kemudian dia sedut balik masuk. Tak tahulah lagu-lagu mana, tapi ayat liur tu dah melepasi daripada gigi dia, dah keluar dah. Maka dia buat masuk balik kat dalam mulut dia, maka batallah puasa dia. Tengok ayat liur, tengok ayat liur pula. Tengok makanan lah, tengok malam orang meleleh liur. Kalau dua ada keluar kuning tu, masuk keluar tu. Keluar tu. Kalau macam tu kena. Yang macam tu pula. Macam lah kan. Tengok pula gitu. Kan nampak sedap sangat tu kan. Okey, selesai nah. Jadi boleh faham dekat tu.
Soalan berikut dia, Ustaz, apa hukum saya telan ayat liur orang lain? Ada juga. Apa dia fikir apa agak? Dalam puasa nak fikir lebih. Daripada penjelasan tadi dapat kita faham bahawa menelan air liur orang lain akan batalkan puasa. Ayat liur dia sendiri okey. Sebab ayat liur orang lain tu dia mai daripada luar mulut dia. Menurut Imam Nawawi hukum ini telah disepakati ulama. Namun hadis daripada Aisyah radhiyallahu, adapun hadis daripada Aisyah menceritakan inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqallibuha wa huwa shaimun wa yumussu lisanaha. Sesungguhnya Nabi SAW menciumnya pada ketika baginda sedang berpuasa dan menyentuh lidahnya. Dalam menurut ulama hadis, hadis tersebut daif, dan jika hendak dipakai hadis sekalipun, hendaklah diandaikan bahawa baginda tidak menelan air liurnya bercampur dengan air liur Aisyah, yakni baginda meludahkannya ataupun tidak menelankannya. Dalam hadis ini pernah cerita Nabi SAW puasa, Nabi cium Aisyah. Macam mana keadaan dia? Nabi SAW, kata ulama, mungkin Nabi tak telan air liur. Jangan ambil zahir hadis saja. Macamlah kisah bagaimana kita mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila semayang, sentuh, dalam keadaan kita wuduk, kita sentuh tangan isteri, isteri sentuh suami, batai, wuduk. Yang kata tak batai wuduk, cerita tengok Nabi SAW semayang. Kemudian Sayyidina Aisyah cerita kaki dia melintang Nabi SAW semayang. Apa Nabi buat? Nabi tolak kaki Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Nabi SAW terus semayang. Jadi Nabi SAW sentuh Sayyidina Aisyah tapi tak batal semayang. Betul tak ni? Boleh tak guna hadis tu nak menjadi dalil tak batal wuduk pegang isteri, sebab Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam pegang isteri dia waktu dia sedang solat dan Nabi teruskan solat. Boleh? Tak boleh. Pasal apa? Khusus satu hal, bukan cerita khusus. Perbuatan Nabi menjadi hukum, bawa keluar hukum. Cumanya macam mana keadaan dia kalau Sayyidina Aisyah waktu itu sedang berselimut, ataupun tutup ataupun pakai pakaian. Nabi SAW tolak pada dengan berlapik pakaian. Tidak ni. Jadi kita daripada daripada zahir hadis tu tak boleh nak guna zahir hadis tu untuk istinbat hukum sendiri. Jadi Nabi SAW sama macam Nabi SAW cerita, kita duk bawa budak-budak mai dekat masjid. Mazhab kita Syafi'i, budak-budak yang belum khitan kan, semat dia dia akan bagi kesan dekat orang yang duduk dalam saf sebagainya. Jadi hati-hati yang tak bawa apa semua. Syarifah Salwa, jika cium pipi suami sedang puasa, bagaimana hukumnya? Tak apa, boleh, tak batal puasa. Cuma ingat kita sebut tadi ni, jangan sampai keluar mani. Cium suami, cium isteri sampai keluar mani. Keluar mani itu batal puasa. Jangan sengaja. Pergi cium tak sampai keluar mani kot. Macam Nabi Raja. Bye-bye bang, cium. Itu. Salam, dia dengar, cium pipi. Bini tunggu dekat pagar rumah tu kan. Bye-bye lah, pergilah. Pergi kerja, tak batal puasa dia. Cium pipi okey. Jadi isu dia. Tuan-tuan, ni ada timbul sikit isu dah halang kita cakap buat budak-budak ni kan. Dalam bulan Ramadan ni ramai pekat-pekat duk mai bawa budak-budak yang kecil-kecil untuk solat tarawih. Dan kita ucap tahniah dan syabas lah, baguslah. Kita nak usaha, kita nak didik anak-anak kita. Cumanya tuan-tuan, mari kita tengok hukum berkaitan bawa kanak-kanak yang tidak mumayyiz, yang belum mumayyiz. Tak belum mumayyiz ni maksud budak-budak yang tak reti nak beza lagi. Budak-budak yang kecil-kecil. Bahkan ulama sebut budak-budak yang 7 tahun ke bawah. Hukum bawa budak-budak yang kecil-kecil ni untuk pi dalam solat Jumaat sedangkan memang kita di-encourage untuk bawa budak-budak supaya dapat ambil supaya selesa dengan masjid, supaya dia biasa dengan masjid. Baik Allah muslimat. Masjid ni pertamanya dia ada kehormatan dia. Dia ada tata cara dia. Macam kita nak pergi dekat pejabat-pejabat kerajaan, ada tata cara dia. Masjid pun ada tata cara yang kita kena ingat. Wali wajib memastikan anaknya solat waktu usia 7 tahun.
Dalam masa yang sama, dia kena ajak anak dia juga tata cara nak solat dan tata cara duduk di tempat solat. So, maksudnya kena faham. Dia ajak anak dia semayang, dia kena ajak juga adab waktu duduk dekat tempat semayang macam mana, nak adab waktu semayang berjemaah macam mana, adab duduk di masjid macam mana. So, maksudnya bukan ajak semayang saja, apa-apa yang berkaitan dengan semayang. Yang ketiga, hukum bagi kanak-kanak bawah umur yang belum baligh sudah tentu tidak sama dengan orang yang sudah baligh. Tugas mendidik kanak-kanak atas walinya, kemudian kepada orang dewasa yang lain. Budak yang belum baligh, wali dia kena ajak dekat dia. Ataupun orang yang dewasa duduk sekitar dia, guru-guru dia yang kita pilih, kita panggil tuk guru dia untuk ajak. Boleh. Yang keempat, anak-anak yang diajar datang ke masjid ialah yang sudah mumayyiz ataupun sudah berusia 7 tahun. Bagaimana perintah Nabi untuk ajak anak semayang, dia bawa anak dia pergi masjid, sesuailah dengan perintah Nabi SAW tu. Ataupun anak dia sudah mumayyiz, dah reti dah, bagi arahan dia tahu dah, duduk berdiri tang tu dia tahu dah, tuk tang ni berdiri jangan pergi mana-mana, dia tahu dah, semayang lagu mana tahu dah, mumayyiz dia panggil. Dia tahu nak beza di antara hitam, putih, buruk, salah. Faham tak ni? Yang ni boleh tak boleh, atau dia panggil mumayyiz. Yang belum mumayyiz tiada digalakkan untuk membawa ke masjid. Dan hukumnya hanya sekadar harus jika tidak dikhawatiri mengotorkan masjid dengan najis dan seumpama dengannya. Faham tak? Kecil-kecil ni dia tak reti lagi. Lagi bawa najis masuk, segi apa, macam-macam sebagainya. Terdapat hadis yang mengatakan, jauhkanlah anak-anak kamu, jauhkan kanak-kanak dan orang gila daripada masjid. Hadis ini merujuk kepada kebiasaan kanak-kanak dan orang gila yang tidak pandai berak kencing, apatah lagi dahulu tiada uruf memakai pakaian lampin dan sebagainya bagi kanak-kanak. Jadi takut najis itu masuk dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Nawawi menukilkan daripada Imam Mutawalli fatwa beliau bahawa makruh membawa kanak-kanak yang belum mumayyiz ke masjid jika dikhawatiri akan menajiskan masjid. Kalau dalam masjid ni pun diharamkan membaca Al-Quran dan bercakap dengan kuat sampai mengganggu orang dalam masjid, hukum haram hukum haram ini jika suara itu kuat sangat sampai orang yang sedang solat akan mendapat gangguan yang ketara. Kalau ini hukum baca Quran, maka kita boleh faham apatah lagi hukum suara-suara yang lain selain daripada Quran. Namun budak-budak duk menjerit-jerit, woi kuat-kuat kan. Maka tuan-tuan, kalau baca Quran pun dilarang baca Quran kuat-kuat. Bercakap pun larang kuat-kuat sampai ganggu orang. Sampai boleh buat pada haram kalau ganggu sungguh orang nak sembahyang. Faham tak ni? Apatah lagi suara budak-budak yang sangat kuat yang tak boleh nak kawal. Dan salih azam Muhammad, tapi budak-budak tu tak berdosa. Yang berdosa tu, yang menanggung kesalahan tu ialah waris dia yang tak jaga. Kena biak betul je kan. Jadi bila bertembung maslahah bawa ke masjid dengan maslahah mengelakkan gangguan yang pasti daripada kanak-kanak, maka diutamakan tidak membawa mereka berbanding membawa mereka ke masjid. Kalau memang wali bawa anak ke masjid supaya dia kenal masjid, maka tidak akan membiarkan anaknya tanpa dipesan dan dijaga, dimaklumkan tentang tata cara masjid. Imam Ghazali kata, antara benda salah dan mungkar yang berlaku di masjid ialah memasukkan kanak-kanak, orang gila dan orang mabuk ke dalam masjid. Tidak mengapa kanak-kanak masuk ke dalam masjid, dan jika dia tidak bermain dan tidaklah bermain dalam masjid, itu haram ke atas mereka. Dan juga haram diam, tidak menegur mereka bermain, kecuali dia menjadikan masjid tempat bermain dan dia menjadikan adat kepadanya, maka pada ketika itu melarang mereka bermain dalam masjid, termasuk perkara yang dibenarkan jika sedikit dan dilarangnya jika banyak. Dipaham tak? Itulah di antara syarat dia. Ulama meletakkan syarat, Salih Muhammad, jangan sampai mengganggu orang solat. Jadikan ruang solat ini sebagai tempat permainan dan sebagainya. Kita kena ambil berat sikit bab-bab yang macam tu. Dan bahkan ulama ni, seorang ulama ni Maulana Lutfi, dia sebut
Dia kata, tiada saranan pun untuk mewujudkan tempat permainan khas dalam masjid seperti yang dibuat oleh orang-orang sekarang ni. Dia tak suruh pun. Tapi susahlah kita nak cakap dia payah. Jadi macam itulah keadaannya. Nah, dia kena timbang-timbang tengok. Kalau budak tu masih belum boleh kawal lagi, tak boleh nak kontrol dia lagi, dia masih duk buat sana sini lagi, kita tak sah duk bawa dia lagi lah. Tunggu sampai dia umur 7 tahun ataupun dia dah boleh, walaupun dia belum 7 tahun tapi dia boleh, dia tak kacau orang untuk sembahyang, maka jagalah. Baik, ini cerita dia. Kalau tempoh tu pendek tak apa sangat. Kita sembahyang sat, sembahyang zuhur kan, sembahyang asar kan, sekejap-sekejap tu tahan kira. Ni ceritanya waktu tempoh yang panjang macam kita sembahyang tarawih. Dia akan lama, gangguan tu akan jadi lama. Faham tak? Tu. Jadi macam itulah keadaan dia. Habis. Salam kata. Yang melepasi, yang dia keluar melepasi, faham? Yang dia keluar daripada melepasi dubur dia, keluar dah melepasi dubur dia, kemudian dia menyedut balik masuk ke dalam tu. Macam tu lah kot saya faham kan. Dia dah keluar dah, kemudian dia masuk balik ke dalam, batal puasa dia. Ya, itulah. Dia boleh faham tak maksud itu? Maksud dia selagi dia tak keluar. Kalau dia berjaya untuk menggunakan teknologi dia untuk dia, yang ada pada diri dia tu, untuk potong yang bahagian tak keluar tu, maka tak apalah, okey lah. Faham tak ni? Masalah dia itulah, bila dia dah keluar dah separuh, dia terkejut apa tak tahu, dia masuk balik. Tu yang masalah dia. Baik. Faham dah? Okey. Baik, soalan berikut dia. Apa yang perlu dilakukan oleh orang yang keluar darah daripada mulut atau darah dari gusi dia? Darah duk keluar, mulut duk keluar darah, gusi duk keluar darah. Dengar, darah ialah najis dan wajib dibasuh. Bila darah bercampur dengan air liur, wajib dibasuh dengan air cara berkumur-kumur. Bila ada darah, kumur, kena buang darah tu, barulah mulut menjadi suci, pasal darah tu najis. Tidak memadai dengan meludah-ludahkan saja air liur tersebut tanpa berkumur. Sekalipun air liur kelihatan putih kerana telah banyak kali diludah, kerana najis wajib dihilangkan dengan air mutlak. Tu kena ingat tu elok dulu. Bila ada darah dalam mulut kena buat apa? Kumur. Pasal apa kumur? Pasal ada najis. Macam mana cara nak suci najis? Dia kena air mutlak. Nah, darah tu najis apa? Darah tu ada najis ni ada 3. Muhaffafah, mughalladhah, mutawassitah. Yang mana satu? Darah duduk najis apa? Darah mughalladhah lagi zakat. Darah mughalladhah daging anjing dengan babi. Muhaffafah ayak kencing budak lelaki umur 2 tahun ke bawah, tak makan, tak minum susu, melainkan susu ibu dia saja. Ini najis muhaffafah. Maksudnya najis mutawassitah lah. Cara nak bersih najis mutawassitah, dia kena lalu ayat. Jadi ada dari najis mutawassitah ni kat mulut, kena kumuk-kumuk ludah, kumuk-kumuk ludah, kumuk-kumuk ludah. Tu cara dia. Saya Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah. Jadi orang yang bercampur air liurnya dengan darah dan tidak berkumur, jika ia menelan air liurnya itu, batallah puasanya sekalipun tidak dirasai lagi kehadiran darah dalam air liur, kerana dari segi hukum air liur itu masih bernajis kerana dia belum menyucikannya dengan air mutlak. Demikian pendapat Imam Nawawi yang dicatat dalam kitab Al-Majmu'. Namun jika ada orang yang mengalami jenis gusi berdarah dengan berterusan, tak berhenti-berhenti darah dia keluar, tak menentu, sukar nak menjaganya, maka darah itu dimaafkan pada syarak dan memadai meludahnya saja
sebagai ganti basuhnya tak perlu dibebankan dengan membasuhnya pada setiap kali keluar darah dari gusi itu. Dimaafkan juga darah yang bercampur dengan air liur tanpa sedarinya. Dia kena ludah-ludah buang-buang juga. Ada yang tertelan sikit-sikit dimaafkan pada syarat pasal dia tak boleh nak buat apa dah. Soalan berikut dia, apa hukum cabut gigi dan menyumbatnya atau menyumbatnya ketika siang hari pada bulan Ramadan? Kita dah sebut dah tadi, cabut gigi tak batal puasa. Yang batal puasa ialah tertelan ubat, tertelan darah, tertelan air. Jadi kalau tak dapat elak juga, nak kena cabut gigi juga, sakit lah, tak boleh tahan juga, doktor pun buka siang saja, pergi cabut gigi, hari tu batal puasa, qada hari lain. Kalau boleh, cabutlah gigi sebelah malam. Apakah menelan gelema atau kahak membatalkan puasa? Menurut mazhab Syafi'i, gelema dan kahak yang dikeluarkan daripada tekak, jika diludahkan keluar, taklah membatalkan puasa. Tapi jika gelema dan kahak itu ditelan kembali selepas berada dalam mulutnya, maka batal puasa dia. Boleh faham tak? Keluar, okey, tak batal puasa. Kalau dia Salih Alaihi Muhammad, dia keluar duduk dalam mulut dia. Duduk dalam mulut, tak boleh telan balik, kena keluarkan kahak tu. Kalau dia telan kahak tu yang duduk dalam mulut dia, telan, batal puasa dia. Dia duduk kat atas ni, masuk kat atas ni, okey. Duduk kat dalam ni, sekali saya jawab tu yang soalan. Tu tanya pasal jimat bulan puasa. Dia makan dulu. Baik. Adapun menyedut gelema daripada kepala terus masuk ke dalam kerongkong tanpa melalui perantara mulut, tidaklah membatalkan puasa. Namun jika disedut masuk ke dalam mulut kemudian ditelan, batallah puasa. Jika diluahkan, tidak batal puasa. Telan tu daripada belakang ni, terus masuk saja, tak batal puasa. Kalau keluar sini dulu, telan balik, batal puasa. Tu faham tadi. Bagaimana dengan sisa-sisa makanan pada celah gigi ataupun mulut? Kalau makanan itu, kalau ni makanan duduk dekat gigi ni, celah-celah gigi ni, kalau makanan tu sangat sedikit, tak dapat dibezakan dengan air liur pun, nak luah pun tak boleh sebab dah bercampur dengan air liur dan biasanya tertelan sama air liur, tidaklah membatalkan puasa jika menelannya. Hukumnya sama seperti telan air liur sendiri yang sukar untuk dielakkan. Adapun jika sisa makanan itu banyak, boleh dibezakan daripada air liur dan diluahkan, maka jika diluahkan tidaklah membatalkan puasa. Namun jika ditelan, batallah puasanya menurut jumhur ulama. Soalan berikut dia, Ustaz, apa hukum mengunyah-ngunyah sesuatu ketika sedang berpuasa tanpa menelannya? Kunyah, chewing gum. Hukumnya makruh. Namun jika benda yang dikunyahkan itu mencair atau tertanggal sebahagian bahannya ke dalam air liur, lalu ditelan bersama air liur dan tertelan atau tertelan, maka batallah puasanya. So kalau chewing gum tu batal puasa tak? Batal lah. Pasal ada apa? Ada gula dia, ada manisan dia, ada rasa dia, ada warna dia lagi. Kalau benda apa duduk tu, getah biji tasbih ni kan. Apa-apalah duk kunyah duk dalam mulut dia. Tak pisah apa-apa, tak pecah apa-apa kan. Siwak ni hukum gosok gigi dalam bulan puasa. Ada kat dalam puasa. Kita gosok gigi, apakah harus memberus gigi ketika sedang berpuasa? Harus, sebab Nabi menggalakkannya pada setiap kali hendak mengerjakan solat tanpa mengecualikan dalam bulan Ramadan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tak membebankan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali solat.
Tapi hendaklah berhati-hati jangan sampai tertelan ubat gigi atau sisa makanan di celah gigi. Tidak termasuk ke dalam kerongkong yang boleh membatalkan puasa. Sebab tu lebih baik memberus gigi dilakukan sebelum terbit fajar ini, sebelum kita mula puasa. Menurut mazhab Syafi'i, makruh bersugi selepas tergelincir matahari daripada tengah langit, iaitu selepas masuknya waktu zuhur. Adapun sebelumnya tidaklah makruh. Ini waktu kita puasa. Boleh guna ubat gigi tak? Menggunakan ubat gigi semasa berpuasa adalah harus. Pada zaman Nabi SAW, kayu siwak, kayu sugi ataupun kayu arak dia panggil tu, yang digunakan ada rasa dia, ada jirim dia, serta tidak ada ulama yang melarangnya ke atas orang yang berpuasa. Tapi jangan sampai tertelan. Jika tertelan maka batal puasa dia. Dia mesti ada rasa. Kayu tu bila kita gosok tu mesti akan ada rasa masuk. Rasa tu tak batal puasa. Jangan sampai tertelan kayu tu. Ni. Ataupun tertelan sakit. Dia kan kita gosok-gosok dia bulu-bulu dia tu kan. Macam tu. Yang tu termasuk tertelan. Yang tu yang menyebabkan batal puasa. Dia nak. Batal lah kita baca tadi. Dia keluar daripada rongga kita ni, tarik masuk dalam, batal puasa. Nyeh lah. Nyeh hingus. Lama tak dengar. Dengar ni lah. Soalan berikut dia. Bagaimana jika seseorang dia tersilap? Dia menyangka fajar belum terbit. Lalu dia masih bersahur. Atau menyangka matahari telah terbenam. Lalu dia pun berbuka. Dia ingat kot tak masuk waktu subuh lagi. Dia duduk makan lagi. Tengok-tengok dah cerah dah. Ni. Ataupun maghrib tak masuk lagi. Ni. Dia makan. Inilah Tok Bilal lah. Dia duduk pergi test mikrofon hari tu. Kawan duduk standby pukul 7. Tiba-tiba masuk mulut. Tengok Tok Bilal kata, testing 1 2, testing 1 2. Baik. Menurut mazhab Syafi'i, Saudara Muhammad, seseorang yang menyangka fajar belum lagi terbit, yakni belum masuk waktu subuh, lalu dia meneruskan makan dan minumnya atau bersetubuh dengan isterinya atau sebagainya, yakni perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tiba-tiba setelah beberapa minit, ternyata padanya bahawa sangkaannya itu silap dan fajar sebenarnya telah pun terbit, yakni telah masuk waktu subuh, maka batallah puasa dia pada hari tersebut mengikut jumhur ulama, termasuk mazhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Wajib atasnya mengqadha puasa tersebut pada hari yang lain selepas Ramadan. Walaupun begitu, untuk hari tersebut dia tetap wajib menahan dirinya daripada makan dan minum sebagainya sebagai menghormati bulan Ramadan. Dia kata alang-alang terlajak makan je lah. Kan? Dia kena jaga tahan juga sebab menghormati bulan Ramadan. Begitu juga orang yang menyangka matahari dah terbenam masuk maghrib dah. Lalu dia berbuka puasa, rupanya ternyata sangkaan itu salah, matahari belum terbenam, maka batallah puasanya, wajib dia mengqadaknya pada waktu yang lain. Jumhur ulama dalam masalah ini membezakan antara terlupa dengan tersilap. Tu tadi kan terlupa tak batal puasa. Dia terlupa dia makan tak batal puasa. Pasal apa tersilap dia batal puasa pula? Ada beza di antara terlupa dengan tersilap. Melakukan perkara yang batalkan puasa kerana terlupa tidak merosakkan puasa kerana tidak dapat dielakkan. Dan ketika melakukannya dia tidak mengingati bahawa dia sedang puasa. Sedangkan orang yang tersalah menyangka fajar belum masuk waktu subuh ataupun masuk waktu maghrib, ini adalah disebabkan oleh kelalaian diri dia sendiri. Hal ini dapat dielakkan jika dia lebih berhati-hati. Kalau tersalah menyangka itu, ketika tersalah menyangka itu, dia mengingati dia sedang puasa. Cuma kelalaiannya yang menyebabkan dia melakukan perkara yang batalkan puasa. Tu. Dia faham dah beza di antara tersalah, terlupa dan tersalah ini. Ini lagi satu. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang yang sedang menikmati makanan?
ataupun sedang bersetubuh, lalu dia terdengar azan menandakan subuh dah masuk. Tengah duduk makan, Allahu Akbar, dia nak buat apa? Ataupun dia tengah bersetubuh, tiba-tiba dengar azan, apa yang dia kena buat? Hendaklah dia segera meluahkan makanan yang ada dalam mulutnya sebelum masuk ke rongkongnya. Yang duduk kat dalam mulut ni kena luah. Kalau tak luah, dia telan, maka batallah puasa dia pada hari tersebut. Begitu juga ketika Fazal sedang menyingsing, yang ini masuk waktu subuh, dia masih dalam keadaan bersetubuh dengan isterinya, maka wajiblah dia mencabut zakarnya dengan segera. Ketika mencabutnya itu tidaklah batal puasanya sekalipun telah keluar mani. Yang itu tak payah syarah banyak-banyak lah. Namun jika dia meneruskan juga walaupun sedikit, maka batallah puasa dia. Ingat azan, sikit habis. Batal puasa dia. Maka bukan sekadar itu, bukan sekadar dia nak kena batal puasa, dia kena bayar fidyah. Dia bayar kafarah, fidyah pula. Banyak kafarah 2 bulan berturut-turut. Mengikut jumhur ulama, kerana batal puasa itu berlaku dengan persetubuhan yang disengajakan, itu mengikut jumhur ulama. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ada orang berhujah, dia kata, kan ada hadis Nabi SAW, idza sami'a ahadukum nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Nabi kata, kalau salah seorang daripada kamu dengar azan dan bekas tu berada di tangan dia, maka janganlah diletakkan bekas tu sampai dia selesai keperluan daripada bekas tu, yang ni dia minum sampai habis. Tu betul hadis tu. Hadis tu riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah. Jadi cuma apa maksud dia? Ulama kata azan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu ialah azan yang pertama. Sebab zaman Nabi ada 2 azan. Azan sebelum subuh dan azan masuk waktu subuh. Sabda Nabi SAW, inna bilalan yuazzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u ta'zina ibni ummi maktum. Sesungguhnya Bilal akan melakukan azan pada satu saat pada malam hari, maka makan dan minumlah sehingga kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum. Waktu tu berhentilah daripada makan dan minum. Okey dah? Habislah, berhentilah dekat tu. Cuma ada satu isu tadi yang ditanyakan. Okey. Kalau orang berjima dalam bulan puasa, dia sallallahu alaihi Muhammad kena kafarah 2 bulan berturut-turut. Sengaja jima. Ada orang dia helah, dia batalkan puasa dia dulu dengan dia makan, maka puasanya batal sebab makan. Maka sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, dia sallallahu alaihi Muhammad, saya dengar yang dikongsikan oleh almarhum Ustaz Zakaria Haji Ahmad ni tu, dia sebut sallallahu alaihi Muhammad, maka dia tak perlu kepada kafarah tu, pasal dia tidak membatalkan puasa dia dengan jima, tetapi dia batalkan puasa dia dengan makan. Walaupun begitu, Allah mengetahui niat dan tujuan dia berbuka puasa tu. Allah mengetahui. Dia boleh nak buat helah supaya dia keluar daripada perbuatan tersebut, tapi Allah tahu apa yang dia niat waktu dia buka puasa tu dan apa tujuan dia berbuka puasa tersebut dengan makan tersebut. Faham tak? Tu kata ulama demikian. Tapi kalau ada pendapat ulama yang lain, boleh kongsikan dengan saya insya-Allah. Tuan-tuan, ada banyak lagi lah perbincangan berkaitan dengan buka puasa ni. Saya akan cuba ambil masa untuk sebentar sikit, kita akan bincang lagi pada waktu-waktu yang lain. Minta ampun, minta maaf sebab nak kena bergerak ke airport dah ni insya-Allah. Tuan-tuan, kita berjumpa lagi lain masa dan ketika. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.